Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pangeran Muhammad Dahmiri bin Pangeran Ahmad Hilmi dari kumpulan 4. Saya ingin membentang tajuk yang kami diberikan adalah ciri-ciri guru abad 21. Jadi saya akan membentang tentang ciri-ciri guru abad ke-21 ini lah. Ciri-ciri guru abad ke-21 ini dari perkataannya pun kita tahu. Jangan dulu kau pergi slide sana, kau pergi slide first dulu tadi. Guru abad ke-21 ini kalau sudah ke abad ke-21 maknanya guru sudah mempunyai peranan yang sangat besar lah, yaitu peranan yang memerlukan kepada usaha-usaha yang lagi mencabar lah, sebab abad ke-21 melalui fasa-fasa yang canggih berbanding daripada abad sebelum-sebelum inilah. Jadi guru berperanan sebagai pemudah cara kepada pembelajaran murid. Jadi boleh ke slide seterusnya. Oke, nanti saya dan kawan-kawan saya akan menerangkan tentang ciri-ciri guru abad ke-21 ini. Jadi saya akan menerangkan sedikit sajalah tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama yaitu menguasai subjek, yaitu kandungan kurikulum. Jadi guru-guru mesti mahirlah dalam kandungan kurikulum. Kalau guru lemah dalam memahami atau menguasai subjek atau kurikulum, akan memberi masalah lah kepada pelajar itu sendiri untuk memahami subjek tersebut. Slide sebelumnya tadi itu. Oke. Kedua, mahir dan berketerampilan dalam pedagogi. Pedagogi pun kita sudah tahu kaedah pembelajaran dalam mengajar dan belajar. Ketiga, memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka. Jadi memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka ni adalah termasuk dalam psikologi pendidikan lah. Lepas tu memahami psikologi pembelajaran dan memiliki kemahiran konseling. Kalau konseling ni dia termasuk dalam emosi dan yang berkaitan tentang tentang pelajar itulah ada masalah atau tidak atau sebaliknya. Dan menggunakan teknologi terkini, teknologi yang berkaitan tentang pemudah cara lah. Oke, masuk ke slide saya. Saya akan menerangkan tentang menguasai subjek kandungan kurikulum. Jadi guru yang menguasai kandungan kurikulum ni, seperti yang saya cakap tadi, dia mestilah menguasai secara secara mahir menguasai subjek yang diajar. Kalau subjek yang diajar dia tidak menguasai seluruhnya, maka pembelajaran itu akan bermasalah lah untuk difahami oleh pelajar. Guru yang mempunyai kombinasi beberapa ilmu pengetahuan lebih baik daripada guru yang menjurus kepada satu bidang ilmu pengetahuan. Di sini kita akan faham bahwa kombinasi ilmu untuk guru sangat penting, sebab di zaman sekarang ni pun guru yang mempunyai pengkhususan dalam satu subjek sangat susah untuk mengajar jika berlainan subjek atau ditindih dengan subjek-subjek lain, diberi tanggungjawab dalam subjek-subjek lain. Jadi kombinasi beberapa ilmu pengetahuan untuk guru itu sangat penting lah. Untuk contohnya apa? Di sini ditulis guru BM boleh mengaitkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran lain semasa
PDP BM. Maksudnya kalau guru BM tu dia ada ilmu pengetahuan tetapi kemahiran kurang, itu akan mengurangkan kefahaman murid lah. Tapi kalau guru tersebut ada pengetahuan, ada kemahiran yang khusus dalam pelajaran yang diajar, maka pelajar akan lebih faham. Kerana pelajar bukan sahaja mengetahui tetapi dia dapat melihat melihat kemahiran yang guru ada. Sebab dengan kemahiran dia dapat melihat pembelajaran subjek tersebut. Kalau diajar secara fizikal lah, praktikal. Okey, kedua poin dia iaitu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman guru perlu diintegrasikan bagi membina satu pengajaran yang mantap dalam proses PDP yang lebih berkesan. Maksudnya pengetahuan, kemahiran dan pengalaman perlu saling memerlukanlah. Maksudnya guru tu perlu ada pengetahuan, guru tu juga perlu ada kemahiran dan guru tu juga perlu ada pengalaman bagi memberi kesan yang sangat memberi kesan yang sangat dalam lah kepada pelajar dari segi kefahaman pelajar, dari segi kesan kepada pelajar, supaya pembelajaran itu berlaku secara berkesan atau efektif lah. Poin ketiga, mahir kaedah pembelajaran pelbagai aras. Jadi pembelajaran ni dia ada aras mudah, lepas tu dia ada aras pertengahan, dia ada aras tinggi. Jadi kalau pada abad ke-21 ni guru sebagai pemudacara atau ejen perubahan, dia perlu menggunakan ilmu yang ada untuk supaya pelajar dapat memahami atau berfikir secara aras tinggi. Jadi abad ke-21 pelajar sudah boleh memikirkan secara aras tinggi, bukan lagi secara aras rendah. Sebab dengan penggunaannya abad ke-21 ni ada teknologinya, ada penggunaan elektronik, gadget dan sebagainya, itu lebih memberi kesan atau lebih mengajar pemikiran pelajar itu kepada aras yang lebih tinggi. Ke poin keempat, mempelbagaikan persembahan. Jadi kalau mempelbagaikan persembahan ni, persembahan mengajar. Mengajar boleh banyak kaedah. Sama ada persembahan dari segi kaedah pembelajaran tu menggunakan elektronik, menggunakan media massa, atau menggunakan projektor, boleh menggunakan movie. Jadi kalau pada abad sebelum ini penggunaan gadget, media massa, elektronik ni tidak digunakan, tapi pada abad ke-21 ni guru mestilah faham dan tahu cara menggunakan teknologi abad ke-21 ni sebagai bahan persembahan atau bahan mengajar kepada pelajar supaya pelajar dapat memahami dengan lebih berkesan pembelajaran tersebut. Jadi saya akan serahkan slide seterusnya kepada kawan saya, iaitu Cikgu Abdul Rahim. Jadi saya serahkan seterusnya kepada Cikgu Rahim. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Ketua Kumpulan kami. Hari ini saya akan meneruskan slide yang seterusnya, iaitu mahir dan berketerampilan dalam pedagogi abad ke-21. Okey, yang pertama. Okey, guru ni pada abad ke-21 ni, guru ni hendaklah
mahir menggunakan teknologi, maklumat, dan media dalam PDP. Okey, seperti yang kita tahu, pada zaman ini pelajar ni lebih tertarik apabila kita mengajar menggunakan media-media. Contohnya kita menggunakan media-media yang ada seperti TikTok dan sebagainya lah. Berbanding kita mengajar hanya menggunakan buku teks. Okey, seterusnya, mahir PDP secara kontekstual. Okey, kontekstual kontekstual di sini adalah bermakna di mana satu apa yang kita panggil ni komunikasi. Satu konteks yang di mana kita perlu memahami konteks, makna atau mesej yang ingin disampaikan supaya menjadi lebih jelas dan tepat. Okey, di mana apabila kita faham, kita sebagai guru perlu faham apa yang kita ajar untuk anak-anak murid kita. Bila kita tidak faham, bagaimana murid-murid kita hendak faham apa yang kita ajar. Okey, seterusnya, merentasi kurikulum. Okey, merentasi kurikulum di sini adalah bermaksud kita melaksanakan PDP kita tu menggunakan kaedah ataupun sistem kurikulum yang ditetapkan di dalam kita punya PDP lah. Tujuannya utamanya adalah untuk memastikan semua bahan dan matlamat kurikulum itu dapat dicapai dan berkesan semasa dalam proses PDP. Okey. Seterusnya adalah poin keempat, kolaboratif. Okey, kolaboratif di sini adalah bermaksud di mana kita sebagai guru perlu untuk bekerja sama cara bekerja di mana individu atau kumpulan bekerja sama secara aktif dengan tujuan supaya kita dapat lebih untuk menyumbang idea, kemahiran dan usaha mereka. Jadi maknanya di sini guru perlu bekerja samalah dengan murid ataupun dalam kita punya suasana di sekolah itulah. Selain dengan murid, guru juga perlu bekerja sama dengan guru lah dalam melakukan apa-apa pun aktiviti yang dirancang. Okey, seterusnya adalah pembelajaran berasaskan modul. Okey, pembelajaran berasaskan modul ini adalah pendekatan di mana kita menggunakan modul sebagai unit utama dalam proses pembelajaran. Okey. Jadi guru ni tidak perlulah tidak mengikut model yang ditetapkan. Kita ikut saja model, kita laksanakan PDP secara berhemah. Okey, seterusnya, penyelesaian masalah. Okey. Sebagai guru, kita akan mendengar pelbagai masalah antara murid, antara pelajar-pelajar kita di sekolah. Jadi, kita perlulah melakukan mempunyai idea-idea yang bernas untuk penyelesaian masalah. Okey, seterusnya pentaksiran telus. Okey, ini sangat penting ini pun penting juga lah. Yang penting juga okey, di mana sebagai guru kita ada satu sistem kalau kita panggil sekarang ni adalah PBD. Okey, di mana PBD ni adalah sistem yang kita menilai murid punya keadaan di dalam kelas. Okey, sebagai contoh, dalam PBD ini kita nilai dia cara dia bekerja sama, cara dia membentang, cara dia apa. Jadi apabila kita tidak telus ataupun kita ada murid favorite kita sendiri, maka ketelusan itu tidak akan berjalan dengan baiklah. Jadi kita pandang sama rata saja antara murid-murid kita. Okey, dan last sekali adalah kita kebat. Itu kemahiran berfikir aras tinggi. Ini untuk menjadi seorang guru abad ke-21 ni pentinglah, di mana kita kebat ni sangat penting dalam kita punya kehidupan sebagai seorang guru. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, seterusnya kawan saya siapa lupa sudah. Okey, terus ya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pembentangan daripada saya, Nur Fitriani binti Haidin. Subtopik seterusnya adalah kemahiran mengesan perkembangan murid dan menyokong mereka. Okey, untuk subtopik yang ini, dia macam mana ataupun cara kita untuk ukur ataupun kesan perkembangan murid-murid kita. Yang pertama sekali adalah Shapley focus, diukur melalui fokus diorang. Kedua, deep dive melalui kefahaman diorang. Ketiga, kebat melalui pemikiran luar kotak diorang, murid lah. Dan yang keempat, data peperiksaan dan semakan latihan perlu dianalisis untuk tujuan tersebut. Yang ini memang biasa kita buat di sekolah. Macam ujian bulanan ataupun exam-exam lah. Ataupun latihan-latihan yang kita bagi semasa di kelas. Seterusnya, menyediakan pelbagai kaedah ataupun aktiviti untuk murid belajar mengikut kecenderungan dan keupayaan. Yang ini macam yang kita tahu di dalam kelas tu kemampuan mereka tu tidak sama. Jadi kita banyak pelbagaikan aktiviti ataupun cara pembelajaran tu berlainan. Lepas tu yang terakhir, cara kita mengesan perkembangan murid ni sama juga ada modul latihan mengikut aras perlu disediakan. Macam juga soalan-soalan kita yang kita buat di exam, dia ada aras rendah, aras sederhana dan juga yang ketiga tu aras susah lah gitu. Jadi dari 6 poin di atas ni, kalau kita mahir, insyaAllah kita akan dapat kesan lah macam mana perkembangan anak-anak murid kita dan secara tidak langsung dapat menyokong mereka ataupun membantu dorang. Okey, seterusnya slide yang terusnya lah. Okey, seterusnya subtopik ini pula mengenai kemahiran psikologi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, membolehkan guru itu faham mengapa pelajar ataupun murid bertingkah laku sedemikian. Okey, jadi setelah kita tahu, kita belajar psikologi dan kita sudah faham murid kita bertingkah laku sedemikian, ianya dapat membantu secara langsung kita fahamkan diorang tu siapa, macam mana diorang kena belajar macam mana, begitu. Dan dari situ juga guru pun dapat merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan murid tersebut lah. Ya, kita sudah faham murid ni macam mana dan murid tu pun dia faham sudah, oh aku kena belajar begini-gini. Macam tu. Jadi kita ni sebagai guru merancanglah macam mana untuk pelajar ni belajar. Okay. Seterusnya, lepas kita rancang sudah objektif dan matlamat tu, kita rumuskan langkah supaya pelajar dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Kita rancang objektif dan matlamat, lepas tu kita rumuskanlah, kita bertindaklah macam mana. Apa pula tindakannya? Tadi kita rancang objektif dengan matlamat je lah. Apa aktiviti begini-gini dan kita buatlah tindakan apa ataupun cara pengajaran kita tu macam mana. Okey, seterusnya bila kita sudah ada kemahiran psikologi pembelajaran ni, ianya dapat membantu guru memahami ciri-ciri pertumbuhan ataupun perkembangan kanak-kanak, lebih dekatnya murid-murid lah, serta menghubungkaitkan dengan proses PDP dalam bilik darjah. Yang ini pun secara tidak langsung sebenarnya kita sudah buat di kelas. Kita tahu dia ni macam mana, prosesnya macam mana dan kita kaitkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Okey, guru dapat merancang strategi PDP yang sesuai dan berkesan untuk kumpulan kanak-kanak ataupun murid yang berlainan. Sama juga yang tadi, yang nombor 1, kita sudah tahu perkembangan anak-anak kita ni, murid-murid ni, jadi kita kaitkan dengan PDP dan guru pun dapat merancang strategi yang sesuai dan berkesan untuk murid-murid itulah. Macam yang saya jelaskan tadi, ada beberapa tahap kan di dalam kelas tu. Ada yang
bukan kurang pandai, dia macam mana tu, ada arasnya rendah, ada arasnya sederhana dan juga aras yang tinggi lah. So masing-masing itu ada strategi yang perlu dirancang oleh guru supaya berkesan dan sampai dia punya ilmu tu lah. Okay. Guru boleh menggunakan teknik-teknik PDP yang sejajar dengan kognitif kanak-kanak. Ini seperti yang saya cakap tadi, sejajar dengan kognitif murid lah. Kognitif murid tu kalau tidak silap saya, mental dorang lah. Dorang punya tahap kefahaman, pemikiran, begitu. Seterusnya yang ketiga, kemahiran psikologi pembelajaran ini dapat membolehkan guru meramal tingkah laku dan kegemaran pelajar pada peringkat umur tertentu serta merancang peneguhan yang sesuai dalam usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan mereka. Dia lebih kurang juga dengan yang di atas ni, tapi yang ini lebih kepada tingkah laku lah. Kita tengok dia di kelas ni macam mana, pasif ataupun aktif, dia suka yang macam mana. Contoh, ada budak ni dia suka main dengan warna, gitu. Lepas tu, ada poinnya di bawah tu, apabila sudah kita dapat meramal tingkah laku pelajar tu atau murid, ianya dapat membolehkan guru mengetahui tahap perkembangan murid dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Di sini lebih kepada dalaman, dan fizikal tu ya juga, tapi dalamannya tu lebih dekatlah dengan guru. Apabila kita sudah mahir menguasai psikologi ni. Seterusnya, guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang terakhir, memahami tingkah laku murid melalui pemahaman teori dan prinsip psikologi pendidikan, dan guru dapat meramal, menelaah serta mengawal tingkah laku murid. Maksudnya di sini dalam pembelajaran kita nampak perkembangan, kan dia banyak perkembangan tu kan. Jadi dalam pembelajaran ada perkembangan dia. Lepas tu dalam tingkah laku ni pun kita kena tengok budak ni macam mana, dia kena begitulah. Lepas tu pemikiran dorang ni macam mana pula. Setiap itu dia akan titik beratkan psikologi ni lah. Begitu. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada Ustaz Amal rasanya. InsyaAllah. Dari itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ustazah Nur Fitria. Oke, jadi saya akan sambung lagi pembentangan dalam subtopik menguasai kemahiran psikologi pembelajaran. Oke, apa yang perlu sekali antara yang penting sekali, guru ini juga hendaklah memberi motivasi kepada murid-murid dalam proses pembelajaran. Oke, jadi pelajar ini kadang-kadang mereka dahagakan nasihat dan motivasi daripada guru-guru, karena apabila ada motivasi dan nasihat, maka murid ini dia akan merasakan yang dirinya itu diambil berat. Maksudnya ada orang yang mengambil berat tentang diri murid tersebut. Oke. Jadi motivasi dan nasihat itu guru hendaklah memberikan motivasi sama ada berkaitan dengan kehidupan pelajar itu ataupun lebih kepada masa depan lah, masa depan agar murid itu boleh bersemangat dalam proses pembelajaran itu. Kemudian seterusnya guru ini dia hendaklah memahami perbezaan individu murid dari segi kognitif. Oke, kognitif ataupun bakat, minat dan keperluan. Jadi ini juga amat penting bagi seorang guru karena setiap murid ini adalah berbeza-beza. Oke, mungkin murid E lain dia punya cara, murid B lain dia punya cara. Jadi guru ini kena main peranan lah untuk memahami perbezaan murid-murid tersebut.
Oke, seterusnya guru juga dia mesti hendaklah menyelesaikan masalah murid yang menunjukkan tingkah laku yang bermasalah di dalam bilik darjah. Oke, jadi dalam bilik darjah ini kebiasaan murid pasti akan ada masalah lah, masalah tingkah laku, sama ada dari segi mengejek, begaduh, dan sebagainya lah. Jadi guru ini hendaklah mesti menyelesaikan masalah tersebut. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih teruk lah. Jadi takut nanti dia boleh jadi lebih kepada bully lah. Nah itu kalau antara murid dengan murid lah, macam mengejek semua kan, dia akan menjadi lebih teruk lagi. Jadi guru lah yang hendak menyelesaikan masalah tersebut. Oke, seterusnya guru hendaklah mesti ada data dan maklumat yang diperolehi daripada penyelidikan berkaitan isu dalam pendidikan, membolehkan guru membantu pelajar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Oke, jadi guru ini dia mesti ada data yang diperolehi. Oke, sama ada dari segi kelemahan dia lah, macam tadi yang Ustaz satu cerita, dia ada aras-aras, dia ada pelajar dia jenis dia punya tahap penguasaan dia, penerimaan dia itu ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi data itu yang kita kolek itu yang guru kolek itu, sama ada dia berdasarkan daripada keputusan pemeriksaan ataupun dari segi PBD lah. Oke. Jadi seandainya guru itu ada data dan maklumat, maka dia boleh membantu mana pelajar yang bermasalah dari segi pembelajaran dan boleh meningkatkan kualiti pelajar tersebut. Oke, dan yang terakhir, membolehkan guru memahami personality dan konsep kendiri pelajar dan membantu mereka membentuk konsep kendiri yang positif. Oke, jadi guru ini hendaklah memahami personality setiap murid itu. Agar apa? Agar guru itu dia boleh membentuk konsep kendiri pelajar itu untuk menjadi lebih baik, lebih ke arah positif lah. Jadi mungkin itu saja daripada saya serahkan kepada Ustadz Adli. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Seterusnya saya akan sambung, iaitu ciri yang seterusnya yang perlu ada pada seorang guru abad ke-21 adalah memiliki kemahiran kaunseling. Memiliki kemahiran kaunseling ini bukan hanya ada kepada guru kaunseling, tapi perlu ada pada setiap guru. Sebab apa? Sebab kemahiran inilah yang akan menyokong kita memahami perkembangan pelajar di dalam kelas, sama ada dari segi pembelajaran ataupun tingkah laku pelajar itu sendiri. Kita tengok yang pertama, pelbagai kemahiran asas dalam bidang kaunseling yang boleh diaplikasikan oleh guru. Antaranya yang pertama adalah kemahiran melayan atau mendengar. Bila berada di dalam kelas, kita sebagai seorang guru kena ada kemahiran melayan dan mendengar. Maksud kemahiran melayan dan mendengar ni, biasanya kita berada di kelas, kita akan bagi pemahaman kepada pelajar, kita memberi penjelasan maklumat,
Okay, bila kita beri soalan dan kemudian kadang kita minta pelajar menerangkan, dan apabila pelajar menerangkan kita akan bagi respon kepada sama ada kita ni seorang guru pendengar yang baik ataupun tidak. Okay, maksudnya kita akan mengulang semula apa yang pelajar katakan. Itu menunjukkan kita ada mengaplikasikan kemahiran kaunseling ataupun kemahiran melayan atau mendengar di situ. Okay. Yang kedua adalah kemahiran menginterpretasi tingkah laku bukan lisan. Okay, untuk kemahiran interpretasi tingkah laku bukan lisan ni maksudnya biasanya kita akan tengok kepada bahasa tubuh badan pelajar lah. Okay, sama ada kita tengok posture badan pelajar, sama ada dia duduk tegak ke, membongkok ke, ke depan ke, ataupun dia berpeluk tubuh. Sebab apa? Kalau dia berpeluk tubuh maksudnya dia masih belum bersedia untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Dia masih lagi tidak selesa, tidak yakin, dan bila kita masuk ke dalam kelas kita nampak pelajar tu sudah duduk dengan keadaan bersedia, tegak. Okay, maksudnya dia beri tumpuan kepada kita. Maksud itu kita sudah lihat menunjukkan bahawa keterlibatan pelajar itu terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Itu kita tengok yang kedua lah, kita boleh interpretasi, kita boleh tengok cara student kita di dalam kelas. Yang ketiga adalah kemahiran memberi tindak balas. Okay, tindak balas ni maksudnya bagaimana kita merespon. Okay, guru bagaimana dia merespon dalam kelas, maksudnya dia respon pelajar dalam dari segi jawapan ke, komunikasi ke. Biasa kita berikan soalan, kita akan tengok respon pelajar dan bagaimana kita merespon terhadap tindak balas pelajar tu. Okay, sama ada biasanya kita akan respon dari segi positif reinforcement lah. Kita bagi ucap tahniah kepada pelajar. Okay, kadang kita bagi sebiji gula-gula kepada pelajar. Okay, itu semua positive reinforcement yang mana membolehkan pelajar tu lagi termotivasi. Okay, lagi akan menunjukkan tindak balas yang lagi baik pada masa akan datang. Itu cara kita bertindak balas lah. Okay, kalau kita, dalam kelas, okay, kita tunggu soalan daripada pelajar, kemudian kita tidak dapat respon ataupun kita pelajar ni beria-ia ingin bagi soalan, tapi pada masa tu guru tidak bersedia untuk buka soalan. Okay, itu akan menyebabkan pelajar jadi next kelas dia sudah tidak bersedia ataupun tidak ada motivasi lah, kurang motivasi dari segi untuk di dalam kelas tadi. Okay, yang keempat adalah kemahiran mengenal pasti masalah. Okay, biasanya untuk kemahiran kaunseling yang keempat, okay, mengenal pasti masalah, dan yang kelima kemahiran intervensi ni dia datang dengan bersama-samalah. Okay, maksudnya kita tengok macam yang Dr. Sun katakanlah sebelum ni, kita sebagai guru mesti ada kemahiran kepoci. Maksudnya kita kena ambil tahu banyak benda dalam kelas. Okay, kita tengok pelajar kita banyak tidur di dalam kelas. Okay, kita kena dekatkan diri dengan pelajar tersebut. Okay, tanya apa yang berlaku dan sebagainya. Okay, bukannya bila kita berada di dalam kelas kita tengok pelajar kita tidur dalam kelas, kita terus denda. Itu bukan intervensi yang baiklah ataupun bersesuaian. Okay, maksudnya kita kena mendekati pelajar tersebut. Okay, kita kena tanya dan berbincanglah. Okay, dan
Okay, seterusnya untuk mengenal pasti masa dan intervensi ni juga kita boleh tengok biasanya dalam exam. Okay, satu bila kita pelajar duduk dalam ujian, okay, kita akan tengok bagaimana dia menjawab ujian yang kita laksanakan. Okay, bila kita nampak keputusan ataupun result pelajar tersebut agak rendah dan perlukan bantuan, maksudnya di situ kita kena ada maksudnya kita sudah dapat kena pastilah pelajar-pelajar yang perlu bantuan, perlu perhatian yang lebih, dan kita akan bantu dari segi intervensi ni. Maksudnya kita bagi latihan ataupun kita bantu dari tengok dari bagaimana pelajar tersebut supaya dia boleh at least lulus dalam subjek yang kita ajarkan. Okay, kalau dia tidak boleh masih lagi tidak boleh buat memahami ataupun sedikit istilah tersebut, kita kena bantulah apa cara yang kita boleh buat untuk dia boleh menghafal apa yang kita boleh buat untuk pelajar ini boleh terus terlibat dan dia boleh faham apa yang kita ajarkan. Okay, dan yang seterusnya sebagai seorang guru kita harus mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling tersebut sebagai nilai tambah nilai dalam proses kognitif, dan kemahiran-kemahiran ini dapat satu kita galakkan dan meningkatkan potensi murid. Okay, maksudnya dengan pelbagai kemahiran yang kita lakukan ini kita akan dapat menggalakkan dan meningkatkan potensi murid. Dia dapat kenal pasti, dan yang kedua kita dapat mendorong murid belajar dengan baik dan yakin dengan keupayaan dirinya. Okay, saya rasa itu sahaja. Saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Khairunisa. Seterusnya kita pergi kepada sebelum itu nama saya Adli bin Bahri dan saya akan membentangkan dua bahagian yang terakhir, yaitu bahagian kemahiran penggunaan media dan teknologi terkini dan ciri-ciri murid abad ke-21. Oke, kita pergi kepada kemahiran penggunaan media dan teknologi maklumat terkini. Itu dapat 5 perkara di dalam bahagian ini, yaitu yang pertama, gelombang pertama anjakan 7, yaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Baiklah, untuk yang pertama ini, jika kita lihat pada zaman sekarang, jika dibandingkan dengan 15 ke 20 tahun yang lepas, sudah banyak teknologi ICT ataupun kemajuan dalam ICT yang boleh meningkatkan kualiti pembelajaran di negara kita. Jadi sebagai guru yang berada di abad ke-21, perlulah kita untuk menguasai bidang ICT ini. Yang mana contoh-contoh ICT yang kemajuan ICT yang boleh kita gunakan pada hari ini adalah seperti aplikasi-aplikasi dan juga website-website yang ada pada hari ini. Yang kedua, penggunaan media dan teknologi akan dapat membantu peningkatan kefahaman dan darjah ingatan murid. Okey. Untuk perkara yang kedua ini, jika kita lihat, jika pembelajaran di dalam kelas digunakan dengan mencampurkan media atau teknologi ketika mengajar, ianya akan lebih meningkatkan tahap kefahaman ataupun lebih memudahkan murid untuk faham dan akan membuatkan daya ingatan murid lebih tinggi jika kita menggunakan
penggunaan media dan teknologi di dalam kelas. Contohnya seperti kita mengajar di kelas, mungkin kita boleh menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan video di YouTube dan juga aplikasi seperti TikTok. Kalau kita lihat TikTok mungkin beberapa tahun yang lepas hanya dilihat sebagai aplikasi yang digunakan untuk aktiviti yang bukan pendidikan, tetapi pada hari ini ianya juga adalah salah satu platform untuk mengajar anak-anak murid pada hari ini. Kita pergi kepada yang ketiga, media dan teknologi maklumat menghasilkan aktiviti kebat. Baiklah, untuk perkara yang ketiga ini seperti yang kita maklum, PAK 21 tidak lari daripada kebat, yaitu kemahiran berfikir alas tinggi. Bagaimana ICT atau teknologi boleh membantu secara berkesan bagi aktiviti kebat ini adalah dengan contohnya menggunakan petaminda digital seperti main minister. Okey. Dan kemudian keempat, peranan guru berubah daripada mengajar kepada fasilitator pembelajaran. Baiklah, ini adalah salah satu poin ataupun perkara yang penting di dalam bahagian ini, iaitu guru bukanlah lagi peranannya seperti beberapa belas tahun ataupun 2 dekad kebelakangan ini, iaitu pada hari ini guru lebih kepada fasilitator, bukan sahaja mengajar, tetapi lebih kepada untuk menjadi penghubung untuk memudahkan cara kepada murid-murid untuk belajar di dalam kelas menggunakan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini. Yang terakhir, yang kelima, walaupun PDP guru menggunakan media dan teknologi maklumat terkini, jika masih berpusatkan guru, belum lagi memenuhi kehendak pedagogi abad ke-21. Okey, poin kelima ini juga adalah poin yang penting kerana semaju mana pun teknologi yang ada pada hari ini, tetapi jika ketika berada di dalam kelas, yang menjadi watak utamanya guru, maka ianya masih tidak memasuki atau memenuhi syarat PAK 21 kerana tugas guru di dalam kelas bukanlah sebagai pengajar semata-mata, tetapi ketika berada di dalam kelas, ketika sesi pembelajaran dan pengajaran, yang perlu banyak memainkan peranan adalah murid, iaitu mereka perlu diberi ataupun difokuskan ketika sesi pembelajaran, bukan guru tetapi murid. Okey, itu saja untuk bahagian kemahiran penggunaan media dan teknologi. Kita lihat kepada slide yang terakhir, iaitu murid abad ke-21. Okey, yang ini adalah senarai ataupun ciri-ciri pelajar abad ke-21. Terdapat, jika kita lihat di dalam slide, terdapat 13 ciri-ciri pelajar abad ke-21. Yang mana ke-13 ciri-ciri ini perlu ada pada diri pelajar pada hari ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu berupaya membuat hubung kait. Okey, pelajar perlulah mampu ataupun berupaya untuk membuat hubung kait dalam satu-satu topik ataupun isi pembelajaran. Yang kedua, mendengar dan membuat refleksi. Jika kita lihat pada hari ini, selepas
tamat sesi mengajar ataupun di hujung sesi mengajar, guru perlu untuk melakukan refleksi, iaitu perlu bertanyakan kepada pelajar apakah refleksi, apakah yang mereka dapat sepanjang kelas pada tempo tersebut. Oke, yang ketiga, bijak menyoal. Pada hari ini jika kita perasan murid-murid kita pada hari ini akan banyak bertanya atau menyoal soalan yang sebelum ini ketika kita sekolah mungkin kita tidak akan bertanya kepada guru kita dulu. Tapi pelajar hari ini kerana mereka sudah ke depan dari segi teknologi dan maklumat, jadi mereka bertanyakan soalan yang mungkin bukan di aras mereka pada waktu kita dulu. Jadi itu adalah contoh kepada ciri-ciri pelajar abad ke-21. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, berkemahiran kritis dan menguasai kemahiran literasi. Yang keenam, yakin berkomunikasi. Yang ketujuh, mengambil risiko. Yang ke-8, dahagakan ilmu. Okey, untuk yang ke-8 ini jika kita lihat perkara ini adalah ataupun ciri yang ke-8 ini adalah penting kerana sangat penting kerana jika pelajar itu tidak mempunyai minat ataupun tidak tidak excited untuk mendapatkan ilmu, maka ataupun maksudnya kaedah ataupun pengajaran guru itu kurang menarik atau tidak memenuhi kriteria sebagai guru abad ke-21. Jadi penting untuk guru menggunakan kaedah pengajaran yang menarik untuk membuatkan muridnya sentiasa dahagakan untuk menuntut ilmu daripada guru-guru. Okey, yang ke-9 adalah rasa ingin tahu yang mendalam. Okey, rasa ingin tahu yang mendalam ini juga berkaitan dengan poin ke-8 iaitu dahagakan ilmu. Bila seseorang murid itu dahagakan ilmu, maka dia akan secara automatik mempunyai rasa ingin tahu untuk kelas-kelas yang seterusnya ataupun apabila guru itu masuk. Bila guru itu masuk, dia akan tertanya, apa hari ini guru akan ajar? Tajuk apa hari ini? Aktiviti apa hari ini yang guru mau buat dalam pembelajaran di dalam kelas? Okey. Yang ke-10, berintegriti. Integriti ini sangat-sangat penting di dalam diri pelajar pada abad ke-21 kerana sifat ataupun prinsip yang baik di dalam diri seorang murid seperti jujur, amanah, itulah antara sifat yang perlu ada di dalam diri murid di abad ke-21. Yang ke-11, berkepribadian tinggi. Ini juga berkaitan dengan poin yang ke-10 iaitu integriti, iaitu mempunyai kepribadian yang tinggi. Murid-murid di abad ke-21 ini jika kita lihat mereka perlu lebih berkepribadian tinggi dari segi sikap mereka, iaitu menjaga adab dengan semua orang, berakhlak yang lebih baik. Namun pada hari ini mungkin jika kita lihat secara kasar mungkin dari segi kepribadian murid-murid pada hari ini, tidak semua, mungkin ada segelintir. Maksudnya ada lagi kelompok yang tidak memenuhi ciri-ciri murid di abad ke-21. Kita pergi ke poin yang ke-12 iaitu berani mencuba. Ini juga berkaitan dengan ciri yang sebelum ini iaitu yakin berkomunikasi. Berani mencuba ini apabila
seorang murid itu jika kita panggil ke hadapan untuk menjawab soalan di hadapan, ataupun jika kita bertanya soalan di dalam kelas, dia berani volunteer untuk menjawab. Itu adalah contoh kepada murid yang berani mencuba. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah menjana idea. Poin yang terakhir ini atau ciri yang terakhir ini, jika kita lihat dari contoh, mungkin boleh dilihat dari segi subjek-subjek ataupun bidang yang masuk kemahiran. Contohnya RBT. Jika kita lihat, mungkin ada murid-murid pada hari ini yang mampu untuk menjana idea untuk membuat produk yang baru, membuat satu apa orang kata reka cipta sesuatu yang baru, yang boleh diketengahkan di peringkat yang tinggi. Okey. Jadi itu sahaja 13 ciri murid abad ke-21 yang perlu kita tahu dan yang perlu ada pada murid-murid yang ada pada hari ini. Jadi dengan berakhirnya pembentangan saya, maka berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.